Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di video saya kali ini. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Okey, hari ini saya tak ada masak. Tadi saya dah masak, tapi saya tak sempat nak buat live sebab suami saya nak cepat. Dia pergi hantar COD ya. So, sekarang ni saya dah siap kemas, saya pun dah siap standby. Kalau ada orang order nanti saya akan masak. Sebab saya sekarang ni seorang, menantu saya dengan anak saya tak tahu dia pergi mana. Dia keluar, mungkin dia beli barang kot. So air apa semua saya pun dah panas semua. InsyaAllah ada customer, nanti kita boleh kalau dia orang nak order, saya boleh masak insyaAllah. Okey, semuanya kita tetap bersyukur dan sentiasa berdoa agar kita terlindung daripada wabak COVID-19 ni, dan kita sama-sama berdoa semoga kita sentiasa dalam lindungan dan dalam ridhonya, dan kita sentiasa bersyukur panjang umur, murah rezeki, dan anak cucu kita selamat, semua keluarga kita yang ada dekat sini ataupun yang dekat kampung. Kampung saya dekat Indonesia sana, saya berkahwin dengan orang tempatan. So saya berkahwin dengan suami saya dah 10 tahun. Syukur Alhamdulillah, saya sampai sekarang saya masih dengan suami saya. Suami saya duda, anak dia 3. Dan saya memang tahu masa kita orang berkenalan ataupun kita orang yang nak nikah, first time kita jumpa, suami saya cerita dengan saya apa semua. Saya pun boleh terima anak-anak dia, saya boleh terima dia, saya boleh terima keluarga dia semua. So saya Alhamdulillah, saya bahagia. Dan saya sekarang dah 10 tahun dengan suami saya, tapi saya masih belum dikurniakan anak. Saya belum ada rezeki nak bagi zuriat kepada suami saya. Tapi saya bersyukur sangat-sangat sekarang ni sampai sekarang ni saya masih dengan dia lagi. So dia pun terima, meskipun kita belum dikurniakan seorang cahaya mata, dia pun boleh terima. Saya pun tak tahu, saya dah banyak pergi berubat, saya pun dah banyak pergi jumpa dengan doktor apa semua, tapi semuanya tak ada masalah. So semua memang normal lah. Tapi mungkin Allah pilih saya sebagai perempuan yang mungkin tak layak jadi seorang ibu, ataupun memang tak ada rezeki saya nak jadi seorang ibu. Di sini saya dah 5 tahun lah saya dah tak balik kampung, dikenakan PKP dan juga ekonomi kita belum stabil. So nak balik kita tak ada simpanan. Ada tapi tak mencukupi ya. Bukan sedikit duit kalau saya nak balik kampung, sebab kita kena ikut pesawat. Tempat saya dekat Jawa Timur. Kampung bapak saya dekat Bangkalan, mak saya dekat Kersik, Terminal Sentolang. Tapi ayah saya dah tak ada. Dia dah 1 tahun meninggal. Saya pun tak dapat balik. Saya sedih.
Tapi saya tak bersyukur. Saya masih boleh kirim duit untuk keluarga saya yang ada kat kampung. Saya tinggal adik saya dekat kampung dengan mak saya. Adik saya pun masih sekolah lagi. Yang lelaki masih sekolah lagi. So, sekarang ni ayah dah tak ada. Dah cukup 1 tahun ayah saya bulan 2 itu hari. Dan mak saya, pekerjaan mak saya dekat sana cuma tanam padi saja. Alhamdulillah saya setiap bulan ada jugalah kirim kalau ada rezeki, sebab saya sekarang ni tengah berniaga. Suami saya buka kedai. Buka kedai, tapi dikenakan PKP macam ni, kita tak boleh buka. Boleh buka tapi untuk bungkus saja. Tapi mungkin ini semua rencana Allah. Mungkin ada hikmah sebaliknya. So, kita sewa kedai ni 1,500. Siap dengan barang, kongsi bija apa semua. So, kita dah pun 5 bulan buka kedai. Alhamdulillah, customer kita pun dah tahu. Tapi dikenakan PKP macam ni, kita tak boleh makan dekat dalam kedai. So, untuk bungkus saja, saya berniaga daripada pukul 12 tengah hari sehingga 8 malam saja untuk bungkus. Sebab saya berniaga ala kad ya. Saya berniaga ala kad macam tom yum, bakso dan juga masakan panas, nasi goreng apa semua saya buat, ayam penyet apa semua. Tapi orang dikenakan PKP macam ni, orang tak ada datang lah. Adalah 1-2 macam tu lah, tak macam dulu sebelum PKP lagi. Tapi itulah kehidupan saya. Saya sekarang ni ikut suami. Tapi saya dah 10 tahun dengan suami saya. Saya belum ada lagi rezeki anak. Tapi Alhamdulillah saya pun dah diberikan cucu ya. Cucu daripada anak abang yang nombor 2. Dia pun dah berkahwin. Dia pun dah ada anak 1. Sekarang umur cucu saya dah 6 bulan. Tapi Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur ya. Dalam keadaan apapun, kita sentiasa berdoa semoga COVID-19 ini cepat berakhir. Kita nak balik kampung pun tak boleh. Nak tengok orang tua kita, saudara-saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, semua kita tak boleh. So, kita kena jaga, sentiasa tetap jaga SOP. Kalau nak keluar, nak pergi beli barang ataupun nak pergi shopping ataupun nak pergi menziarahi ke kawan ataupun saudara mara, tetap patuhi SOP ya, agar kita terhindar daripada penyakit COVID-19 ni. Okey, saya tak pernah, saya tak maulah kesedihan saya ini sampai ke suami saya berasa sedih macam mana, ataupun anak-anak saya macam mana. Walaupun dia anak tiri, saya pun dah anggap seperti anak saya sendiri. Dan dia pun memang duduk dengan saya daripada darjat 5 dan darjat 6 ya. Dia duduk dengan saya. Maknanya dia masih budak lagi. Tapi sekarang yang nombor 2, dia dah berkahwin. So yang nombor 1 sekarang ni umur dia dah masuk 25.
Yang nombor 2 masuk 22. So yang nombor 3 masuk 21. Syukur alhamdulillah semuanya anak-anak saya lelaki, dan dia pun dah bekerja sendiri. Dia masing-masing dia kerja, alhamdulillah. Tapi ada juga yang tolong saya. Okey, alhamdulillah sampai sekarang kita masih diberi kesihatan, masih diberi panjang umur, dan juga anak saudara kita semua, keluarga kita yang jauh, yang dekat, semua masih dalam keadaan sihat walafiat. Dan saya dekat sini menolong suami saya sebagai tukang masak. So saya duduk dekat dapur lah. InsyaAllah kalau kita panjang umur, murah rezeki, kita tak tahu bila kita nak balik kampung. Sebab ialah dah 5 tahun kita dah tak balik kampung. Last sekali saya balik kampung 2017 dengan suami saya. So sekarang ni dah COVID, saya pun tak tahu bila nak berakhir. Saya cuma boleh berdoa dan saya boleh bersyukur kerana kita masih diberi kesihatan. Amin. Yang dekat luar sana boleh, yang tengok video saya ni, saya tak minta simpati, saya tak minta belas kasihan, ataupun saya tak minta awak kecam ke macam mana. Saya tak minta lah semua tu. Cuma saya minta satu sahaja, kalau video saya ni terlintas dekat internet awak semua, dekat channel awak semua, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang membuat tergores ataupun sakit hati. Saya benar-benar betul-betul minta maaf. Dan saya sebagai warga Indonesia, saya pun kahwin dengan orang tempatan Malaysia. Saya merasa bersyukur dan saya sentiasa menyokong walaupun apa pun pekerjaan suami saya. Alhamdulillah, kita pun dah lanjut usia. Sekarang suami saya dah 43, saya sekarang 31. So meskipun berbeza umur kita, jauh berbeza, tapi kita alhamdulillah sama-sama menerima kekurangan dan kelebihannya. Bubu, okey, bukan saya seorang ya sekarang yang mesti semua dah tahu yang ada dekat Malaysia ni. Sebab kondisi Malaysia ni sekarang macam mana. Sebab dah dilanda COVID dah setahun lebih. So kita ekonomi tak normal, dan perniagaan kita terjejas, pekerjaan kita pun terhad. So dekat sini kita redo je lah, dan kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 ni cepat berakhir ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang menonton video saya. Yang belum menonton, boleh menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Untuk nak order makanan ataupun nak datang kedai, sekejap ya, saya Aida. Yang nak order makan ataupun yang nak datang kedai,
manalah tahu nanti suatu hari PKP dah tak ada, kita boleh datang dekat kedai saya, restoran Inal Tom Yam, bakso mercun meletup. Ataupun nak order, boleh WhatsApp saya, boleh call saya, dan tengok dekat FB saya dengan WhatsApp saya, dekat situ, ataupun dekat VT saya. Semua saya dah war-warkan kat situ, menu, harga, semua kat situ ada. Okey. Okey. Okey, terima kasih mak. Budak-budak dia beli air tadi. Okey semuanya, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak kritikan, walaupun banyak komen yang menuju pada saya dengan suami saya, tapi alhamdulillah kita melalui dengan hati terbuka dan ikhlas, kita redha. Walaupun orang sekali pun cakap yang suami saya ni tak takut ke nak kahwin dengan orang Indonesia, dengan orang seberang, tak takut ke nanti awak kena bunuh ke atau macam mana ke, mati kat sana. Semua kat situ. Jangankan manusia yang dekat luar sekeliling kita ya, yang dekat dalam pejabat pun, yang masa kita orang nak ambil surat, suami saya kan dah duda, dia nak ambil surat untuk kahwin luar negeri. Semua dia yang dekat pejabat agama semua cakap, awak tak rasa menyesal ke, awak tak takut ke nak kahwin dengan orang luar, kenapa awak pilih orang luar? So saya terdiamlah, sebab masa tu dengan saya dia pergi ambil, dekat klinik pun sama, dia pun cakap yang sama, benda yang sama macam tu. So saya memang simpan saja. Saya tak ada memberontak ataupun melawan dia orang cakap. Saya cuma cakap orang Indonesia pun kita manusia juga. Sama juga dengan orang sini. Kalau kita buat salah, orang sini pun mesti marah juga, mesti membunuh ataupun bergaduh apa semua kan. Sama juga macam orang Indonesia. Tapi bila kita tak ada buat salah, kita tak kacau dia orang, kita tak kacau hal dia orang tak kacau hal kita, kita buat apa nak gaduh kan? Kita buat apa nak takut? Kita sesama manusia, kita Islam, kita sama-sama umat Nabi Muhammad, betul tak? So saya pun risau, takut suami saya pun tak macam termakan apa yang diorang cakap. So saya cubalah tersenyum dan saya bagi pendapat dengan suami saya, dan kita balik dalam perjalanan kita bercakap, berbincang apa semua. So saya cakap dengan suami saya, kalau kat sini pun kita buat jahat dengan orang ataupun orang buat jahat dengan kita, takkanlah kita nak diam saja, betul tak? Sama juga macam orang Indonesia. Kalau kita tak buat salah, orang tu pun tak buat salah dengan kita. Kita tak kacau orang, orang tak kacau kita. Buat apa kita nak gaduh-gaduh? Buat apa kita nak saling membunuh? Kan? Dekat sini ada undang-undang yang macam tu. Walaupun dekat Indonesia tak ada undang-undang, tak ada raja, maksudnya kat sini kan semua ada raja, ada sultan, ada agung. Tapi kalau dekat Indonesia tak ada. Dia Perdana Menteri tu satu sahaja, dia presiden. Kalau kat sana presiden. Tapi kita punya negara alhamdulillah, semuanya okey lah. Okey, kalau misal kata mungkin ada segelintir manusia yang tengok orang luar ke ataupun macam mana, mungkin dia merasa oh ni orang luar, so mungkin dia nak atau nak tunjuk dia punya perangai ke apa ke, macam tu lah kan. Tapi kalau kita sama-sama manusia, kita tak baik tau kita nak cakap keburukan orang ataupun negeri orang apa semua. Kita sebetulnya tak boleh, sebab itu itu adalah aib, betul tak? Aib.
sama-sama kita umat Nabi Muhammad dan kita sama-sama percaya kalau Islam ni Allah yang ciptakan, Allah juga yang pulangkan kita nanti. Kita ada kerana Allah dan kita tak ada pun kerana Allah. So kita percayalah takdir mati, hidup, jodoh, rezeki itu semua kerja Allah. So kita tak payahlah takut. Dan saya dengan suami saya berbincang apa semua. So suami saya boleh terima saya pun boleh terima dia. Walaupun sampai sekarang ni masih lagi segelintir manusia yang dia mungkin melihat saya dengan suami saya, rumah tangga saya kekal sampai macam ni, sampai ke tahap ni, ataupun dia orang yang tak suka, itu terpulang dia orang lah. Saya tak kisah pun. Yang penting saya dengan suami saya tak pernah kacau orang. Dan saya tak pernah usik hal orang. Saya pun tak nak campur hal peribadi orang ataupun hal yang boleh menyakitkan orang. Itu saja. Itulah kehidupan saya. Saya bukan suka bila ada orang yang tak suka dengan saya, kecam saya, komen saya macam-macam ni, macam tu. Saya jenis yang diam. Saya diam, tapi saya ambil mana yang betul, mana yang salah, saya akan simpan. So saya boleh bezakan orang yang ni macam ni, orang yang tu macam tu. So daripada situ perangainya saya dah boleh tahu. Jadi mana yang boleh buat kawan, mana yang boleh buat lawan. Betul tak? Okey lah. Sekarang ni dah 2021 bulan 5, hari Jumaat ya. Hari Jumaat. Ngam-ngam betul hari ni hari kelahiran saya. Bukan hari jadi saya ya, hari kelahiran saya. Saya lahir 28 hari bulan. Itu saya tak ni ya. Saya takkan bagi tahu berapa hari tapi saya bagi tahu 28. 28 bulannya saya tak bagi tahu, dan juga harinya saya bagi tahu hari Jumaat. Hari Jumaat 28 hari bulan. Tapi saya tak nak cakap lah yang bulan berapa ya. Yang pastinya sekarang ni aktiviti saya macam ni lah. So kadang saya berkebun sebab orang tak ada dekat kedai kan. Orang tak boleh masuk kedai, tak boleh makan dekat kedai. Untuk bungkus saja 2-3 orang saja. So saya berkebun untuk aktiviti menanam serai ataupun menanam bunga dan sebagainya. Nanti saya petang saya akan buat video, saya akan tunjuk ya macam mana saya berkebun. Sebab sekarang ni masih panas lagi, jam baru pukul 3.20. Okey, dan terima kasih dah menonton video saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain video. Kalau kita panjang umur dan kita terus bersyukur dan kita tetap jaga SOP. Okey? Okey semuanya. Bye-bye. Terima kasih.